Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita peluang dan ruang dan kesihatan untuk bersama-sama di dalam Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan diri kita sendiri akan segala nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita ini. Semuanya itu bukan sia-sia. Semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyembah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sekarang dalam bulan Sya'ban, yang mana seringkali kita baca doa Rasulullah ketika mana bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku di bulan Sya'ban dan sampailah kami ke bulan Ramadan. Kita hampir 2 minggu lagi untuk sampai ke bulan yang penuh keberkatan, bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesenangan, segala kerahmatan, segala bayu yang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna lillahi fi ayyami dhahrikum lanafahatin ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahawa bagi Allah pada hari-hari kamu ada tiupan-tiupan bayu rahmatnya, maka dedahkanlah diri kamu kepadanya. Antara tiupan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada ummah ini ialah menjadikan bulan Ramadan kepada kita sebagai peluang kepada kita untuk bercucuk tanam pahala untuk kita dapat di sisinya kelak. Dan muslimin muslimat sekalian, kita baru saja memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana berlakunya Isra' dan Mi'raj sebagaimana yang kita tahu dan diperingatkan seringkali kepada kita. Tujuan yang utamanya adalah untuk menyampaikan kefarduan solat, menyampaikan kewajipan solat kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh umat Islam. Jadi oleh itu pada malam ini saya ingin berbicara sedikit sebanyak tentang solat dan masjid. Sempena kita nak tuju kepada bulan yang kita nak perih habis reng, teman-teman kata, nak beribadat sungguh-sungguh, nak ambil segala peluang yang ada, segenap minit yang ada dalam bulan Ramadan tu, supaya kita benar-benar dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Seorang ulama yang terkenal, Imam Hasan al-Banna, telah memberi wasiat kepada saudaranya dengan berkata, Ketahuilah kamu bahawa setiap hari kamu ada waktu pagi, ghudah, waktu duha. Ada waktu di petang hari dan ada waktu di waktu sahur.
Kesemua waktu itu kamu boleh mengambil peluang dengannya untuk mendekatkan diri kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kamu dapat kebaikan dunia dan akhirat. Ketahuilah bahawa kamu ada hari Jumaat dan malamnya yang dengannya kamu dapat memenuhi tangan dan hati kamu serta ruh kamu dengan kurniaan yang banyak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kamu mempunyai musim-musim taat, hari-hari yang penuh dengan ibadat, dan malam-malam yang penuh keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Maka hendaklah kamu pada waktu itu menjadi orang-orang yang berzikir, bukan orang-orang yang lupa. Menjadi orang-orang yang beringat, bukan menjadi orang-orang yang cuai. Dan rebutlah waktu, sesungguhnya waktu itu umpama pedang. Ini pesanan beliau kepada saudara-saudara mara dia. Waktu umpama pedang. Orang Melayu kata waktu umpama emas. Sebab orang Melayu ni suka nega. Bila emas ni kita anggap dia ni berharga dan kita kena rebut. Tapi perumpamaan Imam Syahid Hasan Al-Banna, waktu umpama pedang. Jika kita tak ambil peluang, dia akan potong kita. Jadi muslimin-muslimah rahimakumullah, itu pesanannya. Kita ada saat-saat yang Allah Subhanahu wa taala amat suka kita berdoa kepadanya, iaitulah di waktu pagi dan petang. Bil ghadati wal ashi, waktu pagi dan petang. Kemudian kita ada di waktu sahur, bil ashari hum yastaghfirun, kita ada waktu sahur, waktu sebelum fajar subuh, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya ke langit dunia. Lalu berkatalah kepada seluruh para malaikatnya, adakah di sana orang yang berdoa? Lalu aku perkenankan doanya. Adakah di sana orang yang meminta ampun? Lalu aku akan ampunkan kepadanya. Dan di sana ada hari Jumaat yang penghulu segala hari, yang Allah Ta'ala amat suka mengampuni pada hari-hari yang sebegini. Begitu juga ada musim-musim keberkatan, musim-musim peluang yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan yang banyak, antaranya bulan Ramadan. Dan waktu-waktu yang kita sebutkan tadi ialah peluang-peluang kita untuk mendapat redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu. Muslimin muslimah rahimakumullah. Seorang ulama awal tahun abad ke-20 Al-Azami, abad ke-19 Al-Azami, berkata bahawa sekiranya manusia itu syurganya ialah istana-istana dan harta benda yang banyak, maka ketahuilah bahawa syurga kepada orang yang beriman ialah di mihrab. Di situlah orang yang beriman mendapat ketenangan ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kekuatan umat Islam ini adalah kekuatan roh. Kekuatan umat Islam ini ialah kekuatan ikatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan menjadikan mereka umat yang diguruni, yang disegani oleh manusia lainnya. Kita lihat macam mana generasi awal, betapa dekat mereka dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, sehingga dengan hasilnya, dengan jihad yang mereka lakukan, mereka berjaya menguasai hampir 2/3 dunia. Tapi kita lihat manusia yang hidup pada hari ini, walaupun dikatakan hampir 2 bilion umat Islam, tapi di manakah kekuatan umat Islam sekarang?
tatkala di mana-mana saja di pelosok dunia, umat Islam ni dianggap sebagai umat yang tempelan, umat yang hina, umat yang tidak ada harga. Di Palestin dibunuh umat Islam sesuka hati, sedangkan kalau seorang saja askar Israel dibunuh, meletup seluruh dunia, kecoh. Di Rohingya, di Syria, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus ribu umat Islam disembelih. Tapi kalau berlaku itu 5-6 orang dibuat begitu di Amerika Syarikat, mengamuk Amerika Syarikat seluruh dunia. Begitu juga di negara-negara lain, di Iraq, di Afghanistan, di Indonesia, di Malaysia, di Filipina. Umat Islam walaupun majoriti tapi tidak mempunyai kekuatan, kerana mereka tidak kuat, tak dekat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, muslimin muslimah rahimakumullah, kalau kita nak tahu masyarakat itu kuat benar berpegang dengan Islam ini, kuat benar berpegang dengan ajaran Islam ini, kita tengoklah masjid-masjid. Kalau kita pergi ke satu tempat, kita pergi ke satu masjid, masjidnya makmur sampai ke pintu orang, mana kita tahu bahawa ikatan masyarakat di situ adalah kuat. Ikatan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikatan mereka sesama mereka. Hablum minallah wa hablum minan nas. Walaupun masjidnya tak cantik mana, tapi kekuatan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka kuat dan bersatu di antara satu sama lain. Tapi kalau kita pergi pada masjid yang indah, yang dihias cantik, tetapi bilangan tiangnya lebih banyak daripada orang yang sembahyang, ketahuilah bahawa hubungan masyarakat setempat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lemah. Dan masyarakat yang ada sekeliling masjid itu adalah masyarakat yang lemah. Itulah piawaian kekuatan atau kelemahan umat Islam. Oleh sebab itulah, seperti mana yang sentiasa diwar-warkan kepada kita, seorang padri Yahudi berkata, orang Islam tidak akan kuat, tidak akan menang di dunia ini sehinggalah jemaah subuh mereka hampir sama ramai dengan jemaah Jumaat mereka. Kalau kita tengok jemaah Jumaat sampai penuh setiap masjid, itulah tanda bilangan penduduk satu tempat. Tapi kenapa solat subuh hanyalah 5-6 orang? Kenapa solat subuh hanya satu baris? Selagi tak sama bilangan solat subuh dengan solat Jumaat, maka umat Islam belum lagi mencapai syarat untuk mencapai kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah muslimin muslimat sekalian, peranan masjid, fungsi masjid. Bukan hanya sebagai tempat kita nak sembahyang, tapi lambang kesatuan dan kekuatan umat Islam. Jadi kalau kita ni masyarakat yang kuat, yang bersatu padu, marilah sama-sama kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tempat-tempat yang lain. Tempat yang lain cukup hanya kita bekerja di situ, membeli belah di situ. Tapi tempat tumpuan untuk kita mencari ketenangan dan kekuatan iman kita adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. La masjidun ussisa 'ala taqwa min Allah min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan masjid yang dibina atas dasar takwa daripada awal harinya lebih berhak untuk kamu makmurkan di dalamnya, kerana di dalamnya ada lelaki-lelaki, orang-orang yang ingin untuk membersihkan diri. Kita berada di masjid. Orang yang nak mari masjid ni, muslimin muslimat, ialah orang yang sedar hakikat diri.
Dia sedar bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi orang-orang muda. Kerana kebanyakan orang-orang muda ni kebanyakan ni dia sibuk tak ke lain. Lepas pecen baru nak mari masjid. Tapi bila orang muda mula memenuhi masjid, itulah tanda zaman kegemilangan Islam akan mula datang. Rasulullah mengatakan bahawa warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Antara sifat golongan yang diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi muslimin muslimat sekalian, kerana apa? Kerana di dalam masjid itu ada lelaki-lelaki yang ingin membersihkan diri. Semua yang ada di masjid, semua yang suka datang ke masjid inilah orang yang sedar kesilapan diri dia dan ingin membersihkan diri, ingin meningkatkan keimanannya. Itulah kita yang datang ke masjid. Sehinggalah Rasulullah mengatakan bahawa idza ra'aytumul ladzina ta'awwadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok orang yang sentiasa datang ke masjid, sentiasa berulang alik ke masjid, ketahuilah dia ada iman. Orang yang tak ada iman tak akan datang ke masjid. Orang yang ada iman, insya-Allah hatinya akan rasa tenang di dalam masjid atau mana-mana masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. At-Taubah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan tidak takut menunaikan Allah. Moga-moga mereka lah orang-orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri yang datang ke masjid, yang suka mari ke masjid, yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat. Kita tengok semakin hari semakin banyak tanda-tanda dekatnya hari akhirat. Banyak tanda-tanda kecil, antaranya melatanya al-fahishah, zina terang-terangan. Antaranya perempuan jadi lebih banyak daripada lelaki. Antaranya banyaknya derhaka anak kepada mak, pada ayah. Antaranya orang yang dulunya miskin-miskin, kini berlomba-lomba meninggi-ninggikan bangunan. Yang paling jelas sekali adalah di Saudi Arabia. Keluarga As-Saud asalnya keluarga yang miskin, nomad. Sekarang lepas sebangunan. Sekarang ni kalau kita pergi ke Masjidil Haram, 5 tahun tak pergi ke Masjidil Haram, macam tak kenal. Ni nak buat grand blok sekitar Masjidil Haram tu, tinggi-tinggi semua. Di Dubai, di Qatar, di Emirates, berlumba-lumba meninggikan bangunan-bangunan. Baru ni timbul tanah berasap daripada Yaman, panjang berpuluh-puluh kilometer panjang, tu asap. Ada kata antaranya jerebu juga. Asap tu jerebu juga. Wallahu a'lam. Tapi kebanyakan tanda tu dah dekat. Maknanya hakikatnya peluang untuk kita hidup ni, sementara nak tunggu kiamat besar tu, semakin dekat, semakin sempit. Apatah lagi kiamat kecil kita yang kita tak tahu bila. Hari ni ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari ada orang mati,
Senang-senang Allah Ta'ala panggil. Tak tahu siapa. Kadang-kadang orang sebelah kita mati. Maknanya bila orang sebelah kita mati tu, malaikat Israel tu datang dah. Nampak dah kita, cuma belum masa lagi. Ingat tu, kalau ada orang yang serumah dengan kita, orang yang dekat dengan kita meninggal, maknanya kita telah diziarahi oleh malaikat Israel. Cuma tak ambil kita, ambil orang sebelah kita. Jadi orang yang beriman dengan hari akhirat, Allah Ta'ala dan hari akhirat ni, termasuk mati kita ni, adalah orang yang sanggup meredah kesukaran untuk datang ke masjid. Kerana masjid adalah rumah Allah, tempat Allah Ta'ala redha. Yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di hatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerja. Kerjanya berada di tangan, bukan di hati. Maknanya rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak cuai dengan jual beli dan perniagaan daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sifat-sifat yang kita harap kita berada dalam sifat-sifat tersebut. Muslimin muslimah rahimakumullah. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Man adama ikhtilaful masajid asaba 8 khisal." Siapa yang sentiasa berulang alik ke masjid, dia akan dapat 8 perkara. Dia akan dapat 8 perkara. Yang pertamanya, ayatun muhkamah, pedoman yang sesuai, yang tepat. Kadang-kadang dia gelisah, tak dapat cari penyelesaian. Mari masjid, Allah Ta'ala akan bagi penyelesaian. Ayatun muhkamah, tanda-tanda, pedoman yang menyelesaikan masalah. Kenapa? Bila di masjid, dia akan rasa tenang, dia akan rasa keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sentiasa melindungi dia. Itu yang pertama. Jadi kalau sesiapa sahajalah muslimat sekalian yang rasa risau, kacau, banyak perkara sangat, tension, InsyaAllah di masjid ada ubatnya. Yang keduanya, wa akham mustafadan, dan saudara yang boleh kita ambil faedah, ambil manfaat. Bukan kita nak gunakan dia, tapi dengan kejujuran dia, dengan amanah dia dengan orang yang Allah Ta'ala kata tadi, rijalun yuhibbuna an yatatahharu, yang memenuhi masjid ni lelaki-lelaki yang ingin membersihkan diri. Sama-sama orang yang ingin membersihkan diri, kita akan dapat kawan yang boleh memanfaatkan kita. Bukan kawan-kawan yang hanya mengambil kesempatan dikala kita senang. Bukan kawan yang tinggalkan kita semasa kita susah. Tapi orang-orang yang bersama dalam masjid ini, yang sentiasa ingin membersihkan diri, adalah orang-orang yang ingin menolong kawan-kawannya yang berada dalam kesusahan. Sebab itulah Rasulullah menyaksikan bahawa orang yang sentiasa ingat ke masjid ada imannya, ada ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu. Yang ketiganya, orang yang sentiasa datang ke masjid, ibarat kata Hasan bin Ali, adalah mendapat ilman mustatrafan, ilmu yang menyeluruh. Kalau kita nak baca buku, bab fiqh, bab tauhid, bab tasawuf, bab apa lagi, bab tauhid, bab Al-Quran, bab hadis Rasulullah, lama-lama lah kita nak dapat tu payah.
Learning mudah sikit, ada internet. Tapi kalau datang masjid, ada pengajar di masjid, dengan secara automatik kita dapat ilmu-ilmu yang begini. Kita dapat manfaat daripada ilmu-ilmu ini. Walaupun masa itu kita rasa biasa, tapi bila kita berada dalam situasi yang memerlukan kita boleh menggunakan ilmu-ilmu tersebut. Yang keempatnya, warahmatun muntazirah, dan rahmat yang sentiasa menunggu-nunggunya. Kita dah baca hadis Rasulullah, tidaklah berkumpul satu kaum tu dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan dilindungi oleh malaikat, diberikan ketenangan, diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyebut-nyebut nama orang yang bersama dalam masjid ini di sisi malaikat. Ya Jibril, tengoklah Pak Mak ni ada di masjid. Tengoklah orang ni ada, orang ni. Jadi Allah Taala berbangga di kalangan malaikat-malaikat di al-mala'ul a'la. Yang yakinlah insya-Allah kalau kita ikhlas, nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Yang kelimanya kata Hasan bin Ali, wa kalimatun tadulluhu 'alal huda, dan kalimah yang akan menunjukkannya kepada hidayah. Hidayah ni kadang-kadang daripada kecil sampai besar tak boleh hidayah, tapi dengan satu petek suih molek je dapat hidayah. Dan kebanyakannya berlaku di masjid Allah SWT. Jadi kita jangan berputus asa untuk menyampaikan hidayah, menyampaikan ajaran Islam kepada seseorang, kerana hidayah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala akan beri bila-bila masa yang disuka. Tapi di masjid, hidayah daripada Allah adalah lebih luas. Ataupun kalimah yang akan melarangnya daripada perkara keji. Dan yang terakhirnya, akan meninggalkan dosa sama ada malu atau takut. Orang Islam bila datang ke masjid, takkan nak buat dosa lagi. Orang kata tak lebah buat dosa. Orang mari masjid tiba-tiba pergi rumah huruf, tak kena sabar. Mari masjid sama, tiba-tiba singgah beli nombor ekor, ataupun tiba-tiba pergi panggung wayang. Jadi kalau tak takut pada Allah Ta'ala pun, tak buat kerana malu. Malu aku, jadi dah. Tak buat sesuatu maksiat kerana malu pun okey dah. Hak molek je kerana takut pada Allah Ta'ala lah. Warna kalau Allah Ta'ala matikan aku ketika ni, parok lah. Warna Allah Ta'ala kalau aku buat macam ni, dosanya macam mana. Tapi kalau takut ni, kalau tak buat dosa tu kerana malu, segar pun okey dah. Orang dah tengok aku ulang alik tunggang-tunggik semayang apa semua, tiba-tiba nak pergi panggung wayang untuk sekali-kali. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang dikatakan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu kepada orang yang datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, InsyaAllah saya akan baca beberapa hadis berkenaan dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah, kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wa ukhra tarfa'u darajatan." Sesiapa yang bersuci, berwuduk di rumah dia, hadap nak masjid ni, hak nak dapat pahala banyak, kena wuduk di rumah. Jangan kata masjid ada kolah, masjid ada tempat ambil sembahyang. Okey juga ambil sembahyang kat masjid, tapi nak dapat pahala banyak lagi, ambil sembahyang kat rumah. Sebab apa?
Kemudian dia berjalan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sini berjalanlah, sama Rasulullah tak ada motor. Kereta berjalan. Tapi kalau motor kereta pun Allah Taala kira. Allah Taala tak kedekut. Kira. Untuk menunaikan fardu daripada fardu Allah Subhanahu wa taala itu setiap 2 langkahnya. Mana manusia jalan ni 2 langkah kan? Kaki kanan kaki kiri setiap 2 langkah. 2 langkah tu 1 langkah akan memadamkan dosa dan 1 langkah akan mengangkat darjah. Bayangkan kalau rumah dia agak jauh, berapa kali Allah Ta'ala ampun dosa kena, berapa kali Allah Ta'ala angkat darjahnya di sisi Allah Subhanahu. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah rasa menyesal. Zaman Rasulullah tu, bila Rasulullah sebut ni, Rasulullah sebut antara hadisnya Rasulullah lagi, setiap langkah tu akan memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa menyesal buat rumah kat masjid. Kalau ni belum-belum buat rumah kat masjid, dapatlah aura masjid tu. Okey dah tu. Tapi sahabat tu bila dengar pahala, Allah rugi. Sebab kalau duduk jauh lagi banyak dapat pahala. Orang kita lagi, kalau jauh tak ada lah. Sembahyang rumah lah. Jauh sahabatnya harap supaya jauh sikit daripada masjid supaya dapat pahala yang banyak. Ada sahabat-sahabat yang datang ke masjid dalam keadaan melangkah pendek-pendek. Macam orang Jepun jalan. Langkah pendek-pendek. Sebab apa? Nak banyakkan langkah, banyak lagi dia dapat tingkatkan makam dia, dan banyak lagi dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya sabda Rasulullah lagi, a'zamun nas ajran fi salati ab'aduhum fa ab'aduhum mumshiyan walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliha ma'al imami a'zama ajran min alladhi yusalli thumma yanam. Hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis sahih. Maksud sabda Rasulullah ni, manusia yang paling besar pahalanya dalam sembahyang adalah orang yang paling jauh dari masjid, tapi sanggup datang masjid. Bayangkan, mungkin rumah dia kat Cabang 3 mari masjid Al-Bidin. Banyak pahalanya daripada orang duduk kat sini kat pasar Payang duduk. Tapi kena mari belaka, dekat jauh pun. Fa ab'aduhum mumshiyan. Oleh kerana jauh tu, jauhlah dia berjalan. Mana sungguh dia. Mana kalau naik kereta pun mana minyak banyak. Mahal minyak. Jadi setiap titih minyak tu insya-Allah diberikan pahala insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menunggu sembahyang selepas sembahyang, macam kita sekarang ni lah, selepas sembahyang maghrib tunggu isyak. Walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliha ma'al imam. Antaranya juga sembahyang Jumaat. Kadang-kadang kita sekarang ni semakin lama semakin mangga. Faham orang Terengganu kata mangga. Pukul 1 dah ni. Tak apa, sembahyang pukul 1:30. Dia tahu dah imam ni baca ke berapa 20 minit je. Okey, 1:30. Tak ada kerja buat apa. Tengok TV drama kat rumah. Dia tak mahu datang awal ke masjid, tunggu sembahyang. Sedangkan hadis Rasulullah tu ada, apa yang datang awal ke masjid akan dapat pahala korban seekor unta.
Lewat sikit dapat pahala korban seekor lembu, lewat sikit pahala seekor kambing, lewat sikit korban seekor ayam, lewat sikit sampai hampir nak khutbah tu macam sedekah telur. Bila Tok Iman naik, tutup buku. Tok Iman dengar, malaikat dengar Tok Iman berkhutbah. Jadi siapa yang menunggu sembahyang sehingga dia dapat sembahyang bersama dengan imam, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya daripada orang yang sembahyang kemudian dia tidur. Pas sembahyang maghrib, balik rumah kejap, makan. Tengok berita kejap, mari balik. Dengar orang yang duduk pas sembahyang maghrib, duduk berzikir dengan Allah Ta'ala, tunggu sembahyang isyak, iktikaf di masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauh beza. Orang yang menunggu sembahyang selepas sembahyang, yang beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ma min amrin muslimin tahdharuhu salatan maktubah fayahsunu wudu'uha wa khushu'uha wa wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam ya'ti kabiratan kadzalika ad-dahru kullu." Sesiapa sahaja daripada orang Islam yang mendatangi, yang datang kepadanya sembahyang fardu, yang datang sembahyang fardu lalu melakukan wuduk dengan sempurna, bersembahyang dengan sempurna, khusyuk, rukuknya dengan tamakninah, dengan apanya semua dilakukan dengan sempurna, melainkan diberikan kafarah pada dosa-dosanya yang telah lalu, selagi mana tak dibuat dosa besar selama-lama. Kalau dia ulang-ulang perkara tu, setiap masa dia akan diampunkan oleh Allah SWT. Bahkan Rasulullah mengatakan bahawa as-salawatul maktubah mukaffaratil lidh-dhunub min bainihima, sembahyang fardu akan mengampunkan dosa-dosa yang berlaku di antara keduanya. Kita ada 5 waktu sembahyang, 5 kesempatan untuk kita diampuni dosanya oleh Allah SWT. Dah cukup dengan 5 kesempatan, Allah Ta'ala beri pula hari Jumaat. Wal jumu'atu ilal jum'ah, hari Jumaat kepada hari Jumaat yang lain, mukaffiratin lidh-dhunub min bainihima, menghapuskan dosa di antara keduanya. Wa ramadhanu ila ramadhan, hak besar lagi Ramadan ke Ramadan. Tahun lepas kita dah puasa Ramadan, tahun ni kita puasa dengan sebetul-betulnya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita sempat puasa Ramadan tahun ini, tahun 1434 Hijrah ni, kalau kita sempat puasa dengan sempurna, segala kesalahan kita selain daripada kesalahan besar lah, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada Ramadan dulu, daripada 1 Syawal itu sampai 1 Ramadan ini, semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan amat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam hadis tadi menunjukkan bahawa sembahyang fardu ini bukan hanya kita sembahyang untuk dapat pahala, tapi dengan sembahyang setiap waktu itu tak ada lagi dosa-dosa yang akan bersama dengan kita bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali dosa besar. Dosa besarnya dosa yang kita biasa sebutlah,
7 perkara yang memusnahkan diri kita, dosa besar. Syirik, zina, membunuh, menuduh orang berzina, lari daripada hari peperangan dan sebagainya. Oleh sebab itulah muslimin muslimat sekalian, akhir senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada sembahyang. Rasulullah tengah-tengah sakit. Nawak kalau kata Rasulullah mati tak sakit. Semua orang mati dah sakit. Kalau masa nak mati tu senyum tu berlakon. Mati dalam iman senyum. Nak mati tu semua sakit. Mungkin boleh senyum cara paksa lah, cara susah lah, tapi sakit. Ala inna lil mauti sakarat. Ketahuilah bahawa mati itu ada sakarat, ada muqaddimah azab. Dan bahkan doa Rasulullah, aku mohon supaya diberikan sakarat itu kepada aku, supaya aku tanggung sakarat maut umat aku. Walaupun Rasulullah hanya demam, tapi dalam keadaan Rasulullah berhadapan dengan sakarat ni, sakit lagi, bila Rasulullah menyingkap tabir, Rasulullah duduk di rumah Aisyah. Rumah Aisyah ni depan pada masjid. Selok tabir masjid lalu. Ketika mana Rasulullah baring, Rasulullah buka tabir tu, tengok Abu Bakar dan Umar di sembahyang. Barulah Rasulullah senyum. Lalu Rasulullah berkata, waju'ilat qurratu aini fis salat. Dijadikan penghiburku adalah sembahyang, penghibur hatiku sembahyang. Itulah senyuman terakhir Rasulullah sebelum baginda dicabut nyawanya oleh malaikat. Jadi kita ni muslimin muslimat sekalian, kena pegang amanah Rasulullah. Rasulullah pergi menemui Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha untuk ambil sembahyang. Kita kena pegang dan kita kena kerjakan dengan betul-betul. Dan cara terbetul mengerjakan solat bagi kaum lelaki adalah di masjid, fi jamaah, dalam secara berjemaah, kecuali dengan uzur yang benar-benar kuat. Kalau kita tengok orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kelazatan untuk berada di masjid secara berjemaah ni, hatta kalau bertongkat ke merangkak ke, dia akan pergi. Tapi kalau Allah Ta'ala, orang tu Allah Ta'ala tak berikan rasa tu, walaupun duduk sebelah masjid, mungkin sekali setahun je datang. Sama ada malam raya atau malam sepuh. Tu je datang saja. Sebab apa malam raya atau hari raya? Sebab malam raya lah. Sebab apa malam sepuh? Tukar buku. Buku baru kita nak mulakan dengan sembahyang, contohnya lah, kalau kita pegang hadis tu. Ini perkara-perkara yang kita kena jauhkan diri daripada fahaman macam tu. Dan hadis Rasulullah lagi, muslimin muslimat sekalian, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlibu fi salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al. Ni kita nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang yang beriman ketika itu segar bugar, ila rabbiha nazirah, melihat memandang kepada Tuhan. Antara nikmat paling besar dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Tuhan yang sentiasa kita puja kesembah daripada kecil sampai kita mati. Tentu dalam hati kita ni ada perasaan nak tengok Allah, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasa tak embuh
segan ke, takut ke jumpa Allah, ada something wrong. Kalau dengan kasih ke, dengan isteri ke, memang kita nak jumpa orang yang kita cintai. Inikah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam yang kita sembah daripada kecil sampai kita mati. Bahkan ada nikmat tu disediakan, kamu akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu hari Rasulullah tengok satu bulan yang penuh, bulan penuh. Rasulullah mengatakan bahawa kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan ini. Bayangkan bulan penuh tu kamu lihat, itulah seolah macam itulah kamu akan dapat melihat Allah Subhanahu. Tapi apa syaratnya? La tudamuna fi ru'yatih, kamu tidak akan jemu melihat. Tapi syaratnya apa? Fa in istata'tum alla tughlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al. Dan kalau kamu mampu untuk tidak miss sembahyang sebelum subuh, sebelum keluar matahari, iaitu sembahyang subuh, dan sembahyang sebelum tenggelam, iaitu maghrib, jangan kamu lepaskan. Semasa tenggelam maghrib, tenggelam matahari maghrib. Dua solat ini jaga. Subuh dan maghrib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabbih bihamdika qabla bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Dan bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu ini sebelum keluarnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Kita bersama-samalah, jangan lepaskan peluang. Setiap hari Allah Ta'ala bagi peluang pada kita, waktu-waktu yang tak ternilai sebelum subuh, sebelum keluar matahari, sebelum tenggelam matahari, kita berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolat agar kita diangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga mengancam, memberi berita buruk kepada orang yang mencuaikan solat asar. Sesiapa yang meninggalkan solat asar, gugurlah amalan. Ini amaran Rasulullah. Siapa yang meninggalkan solat asar sengaja, amalan semuanya habis, gugur insya-Allah Subhanahu. Seorang pujangga Islam, Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni seorang ahli hadis yang amat thiqah, dipercayai. Riwayatnya dipercayai oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berkata, "Ma hulliyat al-jannatu li ummatin ma hulliyat li hadhihi al-ummah thumma tara laha 'ashikan." Syurga itu berhias untuk menyambut umat-umat yang lain, tak seperti dia berhias untuk menyambut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ke umat-umat Nabi lain, syurga ni berhias juga, menyambut, marhaban, selamat datang. Tapi tak seperti dia menyambut umat Nabi Muhammad. Istimewa lagi dia sambut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi thumma la tara laha 'ashiqan. Tapi tiba-tiba syurga itu melihat tidak ada orang yang inginkan dia. Seolah-olah tak ada, sikit sangat yang nak ke dia. Allah Ta'ala beri peluang. Allah Ta'ala beri kefarduan yang kalau kita buat perkara-perkara fardu ini, Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga. Allah Ta'ala beri ibadat-ibadat sunat yang kalau kita buat ibadat sunat ni, Allah Ta'ala akan redha dan suka. Allah Ta'ala beri masa-masa yang amat Allah Ta'ala suka dan berkati untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tak ramai yang ambil peluang. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ini. Dan sebelum tiba Ramadan ni, moga-moga kita sampai ke bulan Ramadan,
kita dalam keadaan bersedia berpuasa, beribadat dan bersembahyang, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan kalau kita mati lepas tu, kita mati dalam keadaan yang terbaik dan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita kena ambil peluang di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mampu saya ucapkan pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salat